Oke, baik. Saya akan mulai sekarang. Selamat pagi semua. Oke, sebelum saya mulakan, just a reminder untuk semua tentang Virtual Expo ini. Virtual Expo ini sudah kami masukkan dalam satu site, di mana sudah saya share. Setelah saya share link tadi dalam WhatsApp group. Oke, Anda boleh pergi cek. Sekarang saya ada share present di sini ya. Jadi untuk ini satu website yang kami sediakan khas untuk ABK World Expo ya, untuk yang akan dilaksanakan pada 24 hingga 29 Mei. Di mana dalam Virtual Expo ini kami akan melalui website ini ya, kami akan memaparkan poster oleh semua kumpulan. Jadi kami mintalah semua pelajar untuk hantar semua kumpulan untuk hantar poster masing-masing. Ini contoh sajalah sampel ini bukan poster yang betul. Oke, contoh poster di sini. So, apa yang perlu dimasukkan dalam poster Anda ialah seperti apakah section, apakah kumpulan Anda, logo syarikat, nama syarikat, apakah produk yang kamu ingin jual, dan hard sell copywriting. Kalau ada hard sell, maksudnya Anda perlu terangkan apa produk. Contohnya di sinilah, sorry lah untuk pelajar yang Muslim, poster ini menerangkan tentang burger dengan harga. Jadi untuk poster Anda juga perlu menerangkan apa produk dan harga yang dijual sebab ini hard sell. Dan social media username iaitu nama social media Anda seperti Facebook, Instagram ataupun WhatsApp group. Kalau kamu nak simpan nombor untuk WhatsApp group pun boleh. Then you create satu poster dalam bentuk JPEG file ataupun PNG file dan submit sepatutnya esok. Tetapi sudah saya minta kelonggaran sedikit untuk pelajar saya. Jadi cubalah Anda hantar sebelum selepas itu yaitu sebelum hari Rabu minggu depan. Oke, saya minta kelonggaran sampai hari Rabu saja minggu depan. So one more week to go, 1 minggu lagi untuk Anda menghantar poster Anda. Oke, seterusnya dalam website ini juga Anda boleh saya minta semua kumpulan upload satu video penerangan tentang syarikat Anda, tentang apakah produk yang Anda ingin buat. Contohnya kita lihat satu sini ya. Due date ialah 7 hari bulan. Ini juga wajib dihantar. Contohnya yang saya buat di sini ya. Nah, ini satu kumpulan yang ada. Oke, jadi
Ini contoh saja di mana Anda boleh menerangkan tentang keunikan produk dan sebagainya. Dan ini ialah kerja kumpulan. Jadi biasanya dalam teaser ini Anda buat secara kumpulan lah, group work. Sama ada Anda nak tunjukkan muka atau tidak apa. Yang penting Anda menerangkan apakah produk ataupun apakah perkhidmatan yang Anda sediakan untuk dijual dalam projek Anda ini ya. Okay, after the teaser, akhir sekali ialah Anda perlu send link, submit link kepada saya, iaitu kalau nak submit poster dan Facebook page, guna link ini. Tekan di sini Anda boleh submit link untuk Facebook page dan poster ini dalam bentuk JPEG file. Oke, dan untuk video itu, video upload dalam YouTube Anda, YouTube account Anda, dan hantar melalui link sahaja, link Anda melalui website ini juga, submit di sini, klik here. Lepas tu saya boleh dapat sudah. So, jadi website ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada semua pelajar APK untuk membuat promosi produk dan perkhidmatan Anda melalui link inilah, melalui website ini ya. Selepas kamu buat penghantaran, selepas Anda buat penghantaran, Anda boleh lihat YouTube Anda akan di atas, ada di dalam page ini. YouTube dan juga poster Anda juga akan dipaparkan dalam page ini. Jadi kita akan menggunakan page ini, website page ini untuk membuat promosi bagi semua pelajar. Jadi saya minta lah semua kumpulan untuk hantar poster, satu virtual ataupun digital poster dalam bentuk JPEG kepada kami secepat mungkin lah, dalam masa seminggu. And at the same time, pada masa yang sama, Anda juga hantar satu video teaser. Video teaser tu tolong hantar sebelum 7 hari bulan Mei. So, ada lebih seminggu lah, lebih kurang satu minggu juga untuk Anda membuat penghantaran. So, untuk setiap kumpulan kami akan paparkan poster dan video Anda dalam ini, di sini ya. Dan sudah saya terangkan dalam WhatsApp saya bahwa setiap section ada satu kumpulan pemenang poster dan pemenang video teaser. Jadi saya akan pilihlah satu pemenang untuk setiap kumpulan. Di mana pemenang untuk poster, satu hadiah untuk pemenang poster dan satu hadiah untuk pemenang video teaser. Dan juga pada minggu ke-10, yaitu pada hari Kamis, yaitu minggu ke-10, 27 Mei, masa lecture tu Anda perlu Thursday, ada sini ya, Anda perlu buat satu Facebook Live untuk membuat promosi produk Anda. Yaitu pada hari Kamis, minggu ke-10, 27 Mei. Facebook Live ini bertujuan untuk melihat bagaimana Anda membuat live promotion dalam Facebook. Jadi, mungkin Anda akan tanya, jadi link Facebook yang mana yang Anda guna, yaitu link Facebook page yang kamu sediakan khas untuk projek Anda ini. Link Facebook page khas untuk projek Anda. Di mana kami sediakan ini, untuk tunjukkan nanti untuk semua link Anda kami akan tunjukkan di sini, dan orang boleh klik di sini untuk lihat Facebook live Anda nanti ya. Saya pun berpeluang untuk melihat Facebook live Anda nanti semasa lecture time. So Facebook live ini, semasa Facebook live ini diadakan, tiada lecture lah pada minggu ke-10. Pada minggu ke-10 ialah untuk semua student membuat promosi online melalui Facebook Live
untuk produk syarikat Anda masing-masing lah. Jadi saya minta semua kumpulan bersedia untuk buat promosi Facebook Live pada hari ini, 27 lah. Jadi 1 bulan dari sekarang. Okay. Mungkin ada kumpulan yang ada soalan tentang ini kah? Facebook Live ke, poster ke, boleh tanya dulu. Okay, sebelum kita pergi ke lecture hari ini. Ada soalan? Okay. Nampaknya belum ada soalan, tidak apa. Kalau ada nanti kamu boleh tanya. Oke, dari ada suatu soalan sudah. No, Camelia Nasra tanya, Madam Facebook Live tu semua ahli kena join ke? Kena tunjuk muka. Oke, Facebook Live itu tidak semestinya. Oke, tapi kurang-kurangnya seorang ahli mesti tunjukkan muka lah, seorang daripada ahli kumpulan Anda. Dan saya faham bukan semua orang berdekatan kan, mungkin Anda mungkin Anda di tempat yang berbeza. Jadi bukan senang untuk semua ahli kumpulan berada di satu tempat untuk buat live ini. Jadi apa yang saya minta adalah sekurang-kurangnya seorang ahli membuat live. Manakala dengan ahli yang lainnya lah membantu membuat persediaan untuk live. Contohnya membantu menulis skrip, apa yang perlu dicakapkan, menyediakan skrip, apa yang perlu diterangkan semasa Facebook Live ini, menyediakan props ke, atau menyediakan produk untuk ditunjukkan semasa Facebook Live ini. Ingat sebab disebabkan Facebook Live itu kami minta lebih kurang 40 minit. Jadi untuk masa 40 minit ini Anda perlu banyak percakapan untuk persediaan skrip dan persediaan sampel ke, persediaan produk untuk ditunjukkan kepada audiens lah. Oleh itu, ahli yang tidak tunjuk muka tu perlu bantulah bersama menyediakan Facebook Live ini untuk semua. Oke, dari Nurul Iman tanya, kalau kami pakai IG Live juga bolehkah? Oke, sementara waktu kami hanya menggunakan Facebook Live, setahu saya lah yang dipakai. Sebab saya tak pasti dengan IG Live lagi. Tapi yang pada masa sekarang, memang kami minta guna Facebook Live dulu. Oke, nanti saya tanya organizer kalau mereka membolehkan Anda menggunakan IG Live. Oke, so Nurul Iman, saya akan coba tanya dulu sama ada organizer membenarkan Anda menggunakan IG Live. Oke, saya akan tanya dulu sebelum kita guna ini. Oke, dari soalan dari Hastika. Oke, Facebook Live guna page atau guna Facebook sendiri. Oke, saya galakkan Anda menggunakan page yang Anda sediakan untuk kumpulan, ataupun kamu gunakan Facebook group yang kamu sediakan khas untuk kumpulan tuh. Kalau ada Facebook group lah, ataupun bukan grup, Facebook yang kamu gunakan untuk kumpulan. Tapi yang lebih baik kamu gunakan page yang Anda biasa ataupun Anda sediakan khas untuk proyek kumpulan ini. Oke, dan untuk makluman semua, Facebook Live yang mendapat paling banyak like dan share, paling banyak like, engagement lah, seperti like, share dan sebagainya, dan komen dan sebagainya akan mendapat satu hadiah juga untuk semua section. Kami pilih satu kumpulan yang mendapat paling banyak like dan share. Okay, jadi kalau boleh kami minta lah kawan kamu yang free pada masa Facebook Live Anda untuk melihat Facebook Live Anda nanti ya. Oke, disebabkan masa lecture itu 2 jam kan, jadi Anda boleh mula buat Facebook Live itu pada jam 11. Oke, kemudian kumpulan lain pun boleh start antara jam 11.30 ataupun mula pada jam 12 pun tidak masalah.
Okay? Yang penting kamu siapkan Facebook Live Anda dalam masa 2 jam tuh. Okay? Jadi sebab nanti petang mungkin Anda akan ada problem, ada lecture semua dan tidak tepat. Jadi kami bagi masa 2 jam ini, Anda boleh mulakan awal jam 11 pun boleh, ataupun kamu mulakan pada jam 12.30 pun boleh, asalkan kamu dapat habiskanlah 40 minit, antara 40 minit dalam Facebook Live Anda itu. Anda yang tentukan masa Anda ingin buat Facebook Live. Jangan semua orang masuk satu kali ya. Kalau semua orang masuk satu kali, masih macam kawan Anda pun tidak sempat tengok live Anda. Jadi you arrange your time lah. Ada yang awal sikit, ada yang lambat sikit. Oke, jadi ada soalan dari No Camelia Nashwa. Oke, Madam, adakah jumlah like dan share itu akan ada kesan kepada markah secara tidak langsung? Oke, poster apa tadi ya? Poster, teaser video dan Facebook Live ketiga-tiga ini akan mempengaruhi markah e-portfolio nanti. Oke, bukan saja kami tidak bukan saja lihat like dan share itu. Oke, kami bukan saja lihat like dan share, tetapi kami lihat adakah kamu menyediakan poster, adakah kamu menyediakan ini video teaser, dan adakah memang Anda membuat Facebook Live ini. Karena semua ini menunjukkan kebolehan Anda dalam membuat promosi masing-masing, produk masing-masing. Jadi ketiga-tiga ini akan mempengaruhi markah, bukan like dan share itu saja. Oke, cuma like dan share itu saya bagi tahu ialah like dan share untuk yaitu Facebook Live Anda, dan kami akan lihat sama ada ini mendapat paling popular. Kalau paling popular itu maknanya mungkin very interesting lah, your way of talking dan sebagainya. Itulah satu hadiah khas untuk satu kumpulan yang mendapat like dan share paling banyak untuk FB Live tuh. Oke, ya ada soalan lagi? Oke, kalau kita lihat balik untuk page ini, sebenarnya untuk page ini ada satu penerangan yang ringkas lah, sudah saya share itu PowerPoint dengan Anda, sudahlah, ini sama PowerPoint yang sama. Oke, dan pada minggu ke-10 ini memang ada opening ceremony. Oke, majelis pembukaan yang akan kami buat untuk expo inilah. Oke, ada soalan ke dari dari Anda semua? Ada lagi soalan? Dari saya tidak ada. Oke ya. Untuk mereka yang lambat masuk, jangan lupa isi kehadirannya. Oke, dari sini. Oke. Kalau begitu, saya akan stop presenting, akan present untuk lecture unit ke-7 hari ini. Dan hari ini saya juga akan tunjukkan bagaimana Anda boleh menyediakan satu account statement yang ringkas untuk kumpulan project kumpulan Anda nanti ya. Coba saya akan buat sharing sekarang. Oke.
Boleh nampak kah? Boleh nampak? Boleh, Miss. Okey, aku boleh nampakkan. Okey, gini, saya akan mulakan hari ini dengan unit ke-7, di mana kita akan lihat bagaimana untuk menyediakan, apakah kepentingan untuk menyediakan financial statement untuk sesebuah syarikat, dan seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk menyediakan satu financial statement ataupun statement kewangan yang ringkas untuk sesebuah syarikat. Okey, kita lihat unit ke-6, ke-7 hari ini, di mana dalam unit ke-7 ini kita akan lihat to understand the importance and the usefulness of financial management and accounting, yaitu kita memahami apakah kepentingan menyediakan pengurusan keuangan dan account untuk sesebuah syarikat. Kita memahami apakah kegunaan income statement, yaitu di sesebuah syarikat, yaitu income statement, balance sheet dan cash flow statement. Kalau balance sheet dalam PM ialah imbangan tugas, cash flow ialah aliran tunai dalam sesebuah syarikat, dan recognize the financial sources, memahami apakah sumber keuangan ataupun bantuan kerajaan yang Anda boleh dapat untuk memulakan sesebuah syarikat. Oke, seterusnya kita lihat apakah topik penting dalam financial management ini ya. Topik penting pertama ialah the importance of financial accounting, the type of cost, financial statement, financial resources, and break-even point. Di mana hari ini saya juga akan menunjukkan bagaimana untuk menyediakan satu break-even point, yaitu mengetahui apakah kuantiti jualan yang paling rendah yang Anda mesti jual untuk sesebuah syarikat. Untuk mengetahui unit minimum yang mesti dijual untuk sesebuah syarikat ini sangat membantu untuk mengurangkan cost untuk bukan mengurangkan cost, mengurangkan risiko kerugian. Mengurangkan risiko kerugian. Oleh itu, saya akan terangkanlah bagaimana menyediakan break-even point ini. Bagaimana kita cari break-even point ini ya. Oke. Jadi, apakah kepentingan pengurusan keuangan? Semasa kita cakap financial management ialah pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan ialah perancangan bagaimana kita menggunakan sumber keuangan, yaitu wang tunai di dalam sesebuah syarikat. Kita merancang bagaimana tunai dan wang ataupun financial resources digunakan dalam sesebuah syarikat. Yang penting di dalam sini kita merancang apakah kegunaan dan bilakah kita perlu menggunakan wang tersebut, dan kita juga merancang ataupun menjangkakan berapa banyak penerimaan yang kita dapat melalui syarikat ini. Ini hanya jangkaan. Biasanya kita buat rancangan financial management ialah bertujuan untuk mendapatkan satu rancangan, dan rancangan ini membantu kita memaksimumkan profit syarikat, mengurangkan kerugian sesebuah syarikat. Jadi apakah kepentingan financial accounting? Ialah mengkaji kedudukan keuangan syarikat, financial position, kedudukan keuangan syarikat, sama ada syarikat ini mengalami kerugian atau tidak. Ini perkara penting. Kedua, memastikan syarikat ini mempunyai sumber keuangan yang penting untuk melaksanakan aktiviti tertentu. Contohnya untuk membuat promosi. Mungkin kita perlu print poster, print flyer dan sebagainya yang memakan cost kan. Jadi memastikan syarikat ini mempunyai sumber keuangan yang mencukupi untuk membayar semua aktiviti ataupun operasi syarikat. Yang tiga, memastikan kejayaan syarikat
dalam segi keuangan. Ada juga syarikat yang mendapat jualan yang tinggi, tetapi syarikat itu mengalami masalah keuangan. Okey, apa sebabnya? Mungkin syarikat itu ada jualan yang tinggi, tetapi keuangan tu tidak diurus dengan baik. Dan pada akhirnya mungkin disebabkan pengurusan yang kurang baik, kerugian berlaku kerana pengurusan, bukan kerana jualan yang rendah. Okey, jadi mengurus keuangan syarikat ini membantu syarikat untuk menjadi lebih berjaya. Dan yang keempat, help to generate corporate finance, iaitu kita membantu memastikan kita mempunyai jumlah keuangan ataupun sumber keuangan yang mencukupi, dan kalau tidak mencukupi, kita mencari jalan untuk mendapatkan sumber keuangan. Contohnya membuat pinjaman, mendapatkan kerjasama dengan syarikat lain, ataupun kita mencari jalan untuk mendapatkan sumber keuangan yang mencukupi untuk syarikat ini. Dan akhir sekali, kita membantu dalam membuat keputusan syarikat. Jikalau syarikat ini ingin membuat sesuatu promosi, katakanlah, syarikat ini akan tanya, biasanya pengurus pemasaran akan tanya kepada pengurus keuangan, berapa sumber ataupun berapa bajet yang kami ada untuk membuat promosi ini, katakan. Okey, jadi pengurus keuangan akan beritahu, okey, kita akan ada contohnya sumber sebanyak RM1,000, RM1,000 untuk membuat promosi kali ini. Okey, kemudian untuk pengurus operasi, mungkin pengurus operasi kata, okey, saya ingin menukar satu packaging yang lebih baik, saya perlu design packaging. Kemudian pengurusan pengurus keuangan akan bagi tahu, okey, kami akan ada sumber katakanlah RM2,000 untuk menukar desain dan memprint packaging yang baru untuk produk ini, katakan. Jadi semua keputusan ini bergantung kepada sumber keuangan. Katakanlah pengurus keuangan kata, oh syarikat ini tiada wang untuk membuat promosi. Jadi terpaksalah, okey, pengurus pemasaran tu terpaksa fikirkan, okey, kalau dia ada keuangan untuk buat promosi, apa boleh saya buat? Mungkin terpaksa pergi guna Facebook, guna WhatsApp, guna Instagram untuk buat promosi. Jadi setiap keputusan akan berdasarkan jumlah keuangan. Okay, jumlah keuangan ataupun sumber keuangan yang ada untuk memastikan keputusan ataupun sesuatu tindakan syarikat itu boleh dilaksanakan. Okay, seterusnya kita lihat apakah jenis sumber atau apa jenis apakah jenis cost yang kita perlu bayar untuk sesebuah syarikat. Jadi dalam sesebuah syarikat, biasanya syarikat mempunyai 3 tujuan utama untuk sebuah syarikat. Yang pertama sekali ialah keuntungan. Setiap syarikat pun inginkan keuntungan supaya syarikat ini boleh memperkembangkan syarikat ini. Jadi keuntungan ialah langkah pertama untuk syarikat berjaya dalam jangka masa pendek. Kemudian yang tujuan kedua syarikat ialah sustainability, supaya bisnes syarikat ini boleh berterusan dan mempunyai market yang stable ataupun jualan yang agak stable untuk jangka masa yang lebih panjang. Dan ketiga ialah berharap supaya syarikat ini akan berkembang bukan saja dalam tempatan, tetapi berkembang ke seluruh negara dan juga ke luar negara. So we hope that the company will be international and then multinational. Ini ialah perkembangan. Jadi semasa kita membuat perancangan, perkembangan dan sebagainya, kita perlu fikirkan apakah cost yang perlu dibayar. Contohnya semasa cost tu kita fikirkan apakah capital ialah keuangan ataupun modal yang diperlukan untuk membayar kos tersebut. Jadi dari segi keuangan, capital ataupun modal ada satu modal dipanggil capital expenditure. Capital expenditure dengan arti kata lain kita juga panggil working capital, ialah modal yang perlu untuk membayar semua kos
termasuk cost jualan, okay, cost of goods sold, cost jualan, dan cost operasi ataupun perbelanjaan operasi yang lain. Jadi kalau cost ini kita boleh lihat ada dua jenis cost yang utama, yaitu cost yang dibayar khas untuk menyediakan produk untuk dijual. Contohnya saya membeli bahan mentah untuk menyediakan produk untuk dijual. Saya membayar upah kepada pekerja untuk menyediakan produk ini untuk dijual, dan saya membayar kos penghantaran supaya bahan mentah itu boleh dihantar kepada saya. Jadi ini semua kos di sini ialah kos untuk menyediakan produk untuk dijual. Juga dipanggil kos jualan atau cost of goods sold. Dan pada masa yang sama kita ada kos operasi ataupun perbelanjaan operasi yang lain seperti electricity yang melibatkan seluruh pejabat. Okay? Kos promosi, kos logistik, yaitu selepas barang siap disediakan, barang ini perlu dihantar kepada pembeli, ini kos logistik dan sebagainya. Semua kos ini perlu dibayar. Seterusnya, ada juga cost yaitu cost yang tetap, or we call it fixed cost, dan cost berubah, variable cost. Fixed cost and variable cost. Dan jika fixed cost ditambah dengan variable cost, kita akan dapat total cost, yaitu jumlah cost. Dan contoh fixed cost yang tetap ialah seperti gaji, insurans, sewaan, legal fees ialah bayaran untuk undang-undang dan sebagainya. Semua ini akan tetap sama untuk jangka masa yang panjang. Contohnya gaji untuk pengurus, kita akan bayar dia katakan RM3.000 dan cost ini akan tetap sama untuk jangka masa tertentu, contohnya 1 tahun. So it's fixed. Dan variable cost ialah cost berubah, di mana cost berubah ini akan meningkat mengikut jumlah jualan. Okay? Semakin tinggi jumlah jualan kita, semakin tinggi cost berubah ini. Jadi cost berubah ialah contohnya cost untuk menyediakan produk untuk dijual, contohnya utility, labor, yaitu upah untuk pekerja, bahan mentah, shipping, penghantaran produk itu yang meningkat mengikut cost, mengikut kuantiti produk dijual. Dan commission juga, semakin banyak kita jual, semakin tinggi commission kita perlu bayar. Jadi ini ialah variable cost. Dan kedua, fixed cost dan variable cost ditambah akan menjadi jumlah cost, total cost. Oke, lihat di sini ya, gambar adjust di sini, di mana garis mendadak ini ialah cost, dan sini garis melintang ialah jualan, yaitu kuantiti jualan, di mana fixed cost akan tetap tidak berubah, cost tetap tidak berubah. Kalau kuantiti jualan ialah kosong, katakan di sini kosong, dia akan tetap sama di sini. Kalau cost kuantiti jualan meningkat, cost memang tetap sama, tidak berubah. Tetapi cost berubah, variable cost akan meningkat. Kalau jualan kuantiti ialah kosong, cost berubah, kita akan kosong juga. Kemudian cost ini akan meningkat dengan kuantiti jualan, dan semakin tinggi jualan kita, semakin tinggi cost berubah ini. Jadi kedua-dua ditambah menjadi jumlah cost. Dan ada satu peraturan biasa yang kita inginkan mencapai ialah jumlah cost di dalam satu jumlah cost, fixed cost tetap mesti tidak melebihi 30%. Fixed cost must be less than 30%. Kalau kita lihat di sini ya, variable cost berubah sangat tinggi, sangat rendah, cost tetap sangat tinggi. Jadi kalau kita jual di sini, besar kemungkinan kita mempunyai jualan yang terlampau rendah untuk membayar semua cost ini. Jadi lebih baik kita jual pada kuantiti yang tinggi, katakan di sini ya, kuantiti yang tinggi, jadi akan ada variable cost yang tinggi tetapi fixed cost yang rendah. Ini membolehkan kita
membayar semua kos dengan kuantiti yang tinggi. Okey, kemudian selepas ini sudah saya terangkan kos jualan dan kos operasi kan. Selepas ini kita lihat financial statement. Di mana dalam financial statement ataupun penyata keuangan ini ada 3 penyata keuangan yang mesti disediakan oleh semua syarikat. Semua syarikat syarikat khasnya syarikat sendirian berhad dan syarikat berhad yang sudah mendaftar dengan kerajaan perlu menyediakan penyata keuangan ini. Jika kita ingin membuat pelaburan dalam sesebuah syarikat, kita juga perlu tahu apakah keuntungan syarikat, kita perlu tahu apakah aset dan hutang syarikat. Jadi kita perlu merujuk kepada financial statement ataupun penyata keuangan ini juga semasa kita membuat pelaburan. Jadi setiap syarikat sepatutnya mempunyai penyata ini untuk memudahkan pengurus syarikat, memudahkan pemilik syarikat memahami kedudukan keuangan syarikat, dan pada masa yang sama penyata ini boleh digunakan untuk mendapatkan bayaran dan sebagainya. Jadi jikalau kita menyediakan financial ini, statement ini sebelum kita memulakan perniagaan, financial statement ini akan dipanggil pro forma financial statement ataupun pro forma penyata keuangan. Okey, perkataan pro forma ini bermakna ini ialah satu budget atau projected budget sahaja. Jadi budget ini berdasarkan anggaran, assumption, anggaran saya mungkin dapat menjual 100 unit. Saya rasa saya akan dapat menjual 20 unit pada bulan pertama, 50 unit pada bulan kedua dan sebagainya. Jadi ini ialah anggaran saya. Okey, berdasarkan anggaran ini saya menyediakan satu penyata keuangan. Okay. Jadi penyata keuangan yang disediakan tetap sama, iaitu pro forma income statement, iaitu penyata pendapatan syarikat yang digunakan khas untuk melihat apakah kos yang dibayar dan apakah penerimaan ataupun jualan yang diterima, dan akhir sekali kita lihat apakah keuntungan dan kerugian syarikat ini. What are the costs and what are the profit and what are the loss of the company. Dan kita juga menyediakan pro forma balance sheet, dan balance sheet ini merekodkan aset dan hutang syarikat. Aset dan hutang syarikat ini membantu kita melihat sama ada syarikat ini mempunyai aset yang mencukupi untuk membayar hutang syarikat. Hutang ialah liabilities, hutang syarikat. Dan akhir sekali kita boleh lihat projected cash flow statement, iaitu satu statement yang menunjukkan jumlah keuangan yang akan kita ada dalam sesebuah syarikat dalam jangka masa tertentu. Okey, seterusnya kita lihat contoh format ini ya. So this is a pro forma income statement. Kalau saya menyediakan ini khas untuk menjangkakan apakah keuntungan saya, syarikat saya sebelum saya mulakan perniagaan ini, saya akan tulislah di sini ya, nama syarikat, pro forma income statement. Saya akan tulis perkataan pro forma iaitu budget lah, maksudnya budget ataupun jangkaan. Apakah keuntungan syarikat? Jadi kita mulakan dengan jualan, ditolak dengan kos jualannya itu seperti bahan mentah, upah dan sebagainya, kita akan dapat gross profit atau untung kasar. Selepas itu ditolak dengan semua jenis perbelanjaan, kita akan dapat net profit. Okay, iaitu untung bersih, net profit. Kalau kerugian kita akan tunjukkan di sini juga net profit or loss. Kalau ada kerugian kita akan tulis di sini loss dan negatif di sini lah berapa kerugian kita. Seterusnya ini ialah balance sheet.
Sama juga untuk balance sheet ataupun imbangan tugas ini, kita tulis perkataan proforma menunjukkan ini berdasarkan budget saja. Oke, ini budget. Kemudian di sebelah sini fixed asset, aset tetap. Oke, current asset, aset semasa seperti cash, jumlah uang yang ada, stok dan sebagainya. Dan liability, liability here refers to hutang, hutang yang jangka pendek dan jangka masa panjang. Boleh lihat di sini ya, jangka masa pendek, kemudian jangka masa panjang, dan akhir sekali di sebelah sini, di bawah, sebelah kanan bawah ialah equity syarikat, yaitu kita merekodkan modal syarikat, capital ialah modal syarikat, dan nilai untung bersih kalau ada. Kalau rugi pun kita rekod di sini dengan nilai negatif. Jadi jumlah hutang dalam equity mesti sama dengan jumlah aset di sini. Oke. Ya, seterusnya kita lihat statement yang ketiga yaitu projected cash flow statement. Projected cash flow statement biasanya kita mulakan cash balance lah dari bulan lalu. Kemudian tambah dengan cash yang received this month minus the cash payment. Kemudian kita akan dapat cash balance. Oke. Seterusnya kita akan lihat financial resources. Jikalau berdasarkan cash flow statement tadi yaitu penyata aliran tunai itu kita dapati syarikat ini tidak mempunyai tunai yang mencukupi. Katakanlah syarikat ini tidak mempunyai tunai yang mencukupi. Jadi kita perlu lihat apakah caranya boleh kita dapatkan jumlah keuangan yang membolehkan kita meneruskan perniagaan kita. Contohnya, if the cash in hand is not enough, you need to find other sources of finance. Pertama ialah kita kalau ada aset yang sekarang kita tidak perlu digunakan, we can sell the assets. Jual aset yang kita tidak gunakan sementara waktu untuk membolehkan syarikat mengatasi masalah keuangan. Kemudian get a bank loan, pinjam uang dari bank. Untuk pinjam uang biasanya kita perlukan budget dan kita perlukan statement keuangan juga lah, yaitu penyata keuangan seperti yang saya terangkan tadi ya. Kemudian ketika apply government grant, yaitu dapatkan grant kerajaan. Contohnya grant dari kerajaan untuk usahawan Bumiputra, grant khas untuk usahawan wanita, grant khas untuk syarikat kecil, grant khas untuk perniagaan, pertanian dan sebagainya, atau berbagai jenis grant yang kita boleh dapatkan. Kemudian akhir sekali kita boleh minta peminjam uang yang meminjam dari syarikat ini untuk membayar balik hutang mereka. Kadang-kala ada customer yang mengambil produk tetapi tidak bayar. Jadi kita boleh minta mereka untuk bayar balik sekarang. Okay. Seterusnya saya akan terangkan apa itu break even point. Break even point ialah satu titik dipanggil dalam PM titik pulangan modal. Oke, di mana dalam titik pulangan modal, saya coba kasih kejutan sedikit, kalau boleh. Oke, titik pulangan modal ataupun break even point ialah titik di sini. Oke. Dan bagaimana kita mencari break even point ini? Kita menggunakan break even analysis. Ialah satu cara untuk mencari minimum selling amount in unit or revenue to cover the total cost. Oke, kita perlu cari satu unit lah, quantity yang mesti dijual ataupun jualan yang mesti dijual untuk membayar jumlah cost yang boleh supaya syarikat tidak mengalami kerugian. Jadi dengan ini kita dapat mengurangkan risiko kerugian. Dan break even point can be calculated in two ways. Kita boleh calculate ataupun mendapatkannya dalam jumlah unit dan jumlah keuangan. Sebenarnya ada dua cara untuk membuat analisis ini. Cara pertama ialah seperti di sini.
Ya, seperti di sini ya. To we use a formula. Formula ialah jumlah cost, fixed cost, jumlah fixed cost, cost tetap dibahagi dengan harga tolak variable cost, cost untuk seunit. Harga ialah harga seunit, cost berubah ini juga cost seunit. Oke, selepas kita mendapatkan jumlah unit point ini, barulah kita calculate taraf dengan unit, taraf dengan harga untuk mendapatkan jumlah jualan yang perlu kita jual. Oke, ini cara yang pertama. Cara kedua ialah kita membuat satu graf. Di mana dalam graf ini ada dua garis. Garis pertama ialah garis yang menunjukkan jumlah cost. Oke, jumlah cost. Katakanlah kalau unit jualan ialah kosong cost di sini. Kemudian kalau jualan sampai di sini, katakanlah kita angka saja. Kalau jualan saya 5.000 unit, cost saya akan menjadi di sini. Jadi garis pertama ialah jumlah cost, total cost, jumlah cost. Garis kedua ialah jualan. Memang kalau unit jualan kosong, jualan saya dalam RM ialah kosong. So, semakin banyak saya jual, jualan saya akan semakin meningkat. So, you can see that my sales increase from 0 and continue to increase. Menggunakan dua garis ini, saya dapat mencari satu point, yaitu aku intersect point atau titik di mana kedua-dua garis ini berjumpa. Okay, point ini ialah break even point. Di mana saya akan lihat melalui break-even point ini, berapa jumlah unit ini. Katakanlah jumlah unit ini ialah 2.000. Jadi, maksudnya break-even point dalam unit ialah 2.000. Kemudian saya akan cari di sini, sebelah sini juga, berapa harga dia. Oke, berapa value, nilai dia. Nilai di sini ialah break-even point dalam jumlah jualan. Oke, berapa jualan yang perlu saya jual. Jadi saya akan tunjukkan dalam seterusnya bagaimana buat pengkiraan ini. Kalau katakanlah kita ada jumlah cost syarikat yang cost untuk menyediakan 5.000 botol lah, katakan 5.000 botol, jumlah cost ialah 40.000. Oke, fixed cost 25.000, total sales 60.000, 60.000. Ini jumlah, katakan ini harga lah, cost yang saya perlu bayar dan sebagainya. Oke, mulanya mesti saya cari tiga perkara. Fixed cost tetap ada sudah secara jumlahnya, tetapi saya tidak tahu apa harga dan apakah cost berubah seunit. Jadi saya perlu cari semua nih. Oke, jangan risau yang dalam tes, dalam kuis Anda nanti saya tidak minta Anda cari semua ini lah. Cuma saya minta Anda boleh dapat cari jumlah di sini guna formula ini. Oke, katakanlah saya sudah cari, saya dapat harga seunit ialah 12 ringgit setiap botol. 12 ringgit ialah harga seunit. Dan cost ialah 3 ringgit setiap botol. Oke, bagaimana dapat semua ini? Coba lihatlah. Harga ialah tengah ambil jumlah jualan 60.000 bahagi dengan kuantiti jualan. Oke, kuantiti yang dijual. Jadi 5.000 kuantiti ya. Jadi harga seunit ialah 12 ringgit. Kemudian saya sudah tahu jumlah cost berubah saya ialah 15.000 bahagi dengan botol, berapa kuantiti yang disediakan ya untuk dijual ialah 3 ringgit, katakanlah. Jadi dengan maklumat ini baru saya boleh buat break-even calculation, baru boleh saya kira break-even point. Ini yang penting yang Anda perlu ingat lah. For break-even point calculation ialah fixed cost, cost tetap dibahagi dengan harga tolak cost berubah. So, price minus variable cost. Jadi, cost tetap saya ialah 25.000 dan harga saya ialah 12 ringgit. Variable cost is 3 ringgit. Jadi, saya akan dapat kuantiti sebanyak
2.778 unit. Okay, 2778 unit. Jadi ini bermakna syarikat ini mesti menjual sekurang-kurangnya 2.778 unit untuk mengelakkan kerugian. Kalau syarikat ini dapat menjual lebih daripada kuantiti ini, barulah syarikat ini boleh mendapat keuntungan. Semua jalan melebihi kuantiti ini, barulah kita mendapat keuntungan. Jadi untuk biasanya kita buat pengiraan analisis break even ini ataupun titik pulangan ini adalah untuk memastikan apakah kuantiti yang mesti dijual ataupun apakah jumlah jualan yang perlu dijual supaya kita boleh mengelakkan kerugian. Tujuan utama kita ialah untuk mengelakkan kerugian. Jadi untuk jualan yang perlu dapat ialah dapatkan unit ini yang sudah kita kira taraf dengan harga seunit. Ini taraf dengan harga seunit kita akan dapat 33.000. Jadi maksudnya untuk syarikat ini mesti mendapat jualan sebanyak 33.000 untuk mengelakkan kerugian syarikat ini. Oke, ada soalan untuk ini sebelum saya teruskan? Tidak, Madam. Oke, tiada kan? Oke, good. Oke, seterusnya saya akan terangkan bagaimana kita menyediakan satu statement yang ringkas lah. Yang penting dalam laporan akhir nanti ya, yaitu business e-portfolio Anda pada hujung semester ini, Anda perlu menyediakan sekurang-kurangnya 2 penyata keuangan. Di mana saya akan menerangkan, saya sudah menerangkan ada 3 penyata keuangan kan, tetapi sekurang-kurangnya Anda menyediakan 2 penyata keuangan dalam laporan akhir nanti ya, dalam selepas minggu ke-12 atau minggu ke-13 saya akan minta kamu buat laporan tersebut. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana menyediakan ini dengan Excel saya. Coba saya share balik, dapat share tadi. Pintu. Oke, dapat lihatkah? Oh, belum. Oke, dapat lihat data dalam Excel. Data for ABC Company in 2020. Katakanlah ini ialah data yang kita dapat selepas menjalankan perniagaan kita. Boleh lihat? Boleh, Madam. Oke, thank you. Oke, so dalam data ini kita lihat kita perlu maklumat tertentu. Contohnya pertama sekali ialah modal syarikat. Apakah modal syarikat yang kita ada? Ini modal ialah modal yang kita masukkan ke dalam syarikat sebelum kita mulakan perniagaan. Oke, katakanlah modal ini ialah 1.000. Kemudian untuk ketiga bulan perniagaan ini, Oktober sampai Desember, kita sudah mendapat jualan sebanyak Rp950. Oke, ini revenue, yaitu jualan kita dalam keuangan, dalam RM, Rp950. Dan selepas itu kita juga buat record untuk semua cost. Jadi semua cost di sini sudah. Oke, jadi semasa kita buat record cost, ada kalau produk itu disediakan oleh sendiri, kita ada cost bahan mentah, contohnya cost bahan mentah. Oke, cost upah biasanya merujuk kepada cost untuk penyediaan produk untuk dijual. Gaji
gaji, salary, gaji untuk pengurus. Contohnya rental, sewaan, mungkin kita sewa sebuah gerai untuk membuat jualan. Promosi, seterusnya promosi, mungkin termasuk printing flyers, banner dan sebagainya, dan transportation, contohnya penghantaran produk kepada pembeli. Inilah cost-cost kita. Dan dengan cost ini, saya ingin menyediakan 2 account, ataupun 2 statement kenyataan yang sangat penting. Pertama sekali saya akan menyediakan income statement, penyata pendapatan, income statement, penyata pendapatan syarikat. Dan disebabkan saya akan membuat penyata ini berdasarkan real figure, ataupun memang bukan budget tapi memang ini cost yang saya bayar berdasarkan real figures. Jadi dalam statement ini saya akan tunjukkan, saya akan tulis income statement saja. Saya tidak akan tulis pro forma, karena untuk ini saya gunakan memang bukan anggaran tapi memang jualan yang betul. This is the real jualan figures that I sell. Jadi saya akan mulakan dengan menulis nama syarikat, income statement pada tarikh tertentu. Contohnya saya buat bisnis sampai Desember, saya anggap dia kemudian tahun ini saya mulakan 1 tahun yang baru, so 31st December 2020. Saya ingin membuat satu income statement untuk 3 bulan yang lalu saja. Jadi saya akan menggunakan format ini ya. So sales revenue, sales revenue ada nggak? Ada. Cost of goods sold. Jadi di cost ini Anda perlu tahu apa cost yang perlu dibayar. Contohnya cost of raw material, yaitu cost bahan mentah, ialah cost of goods sold. Cost jualan. Karena kita gunakan bahan mentah untuk menyediakan produk dijual. Jadi ini ialah cost jualan. Wages, upah ialah cost untuk membayar pekerja yang menyediakan produk untuk dijual. Jadi upah juga di bawah cost of goods sold. Cost bahan mentah dan cost upah ialah di bawah cost jualan, yaitu cost untuk menyediakan produk untuk dijual. Kemudian, saya tap dulu lah. Sales revenue ialah Rp950 berdasarkan di sini. Kemudian bahan mentah, katakan bahan mentah saya Rp280. Upah 80. Nampak tuh? Sudah saya tetapkan formula di sini. Jadi saya jumlahkan di sini. Ini Rp360 ialah jumlah semua cost di sini ya. Jumlah semua cost di sini. Kalau ada lebih, kamu tambah saja di sini. So semua cost ialah Rp360. Jadi ambil Rp950, tolak dengan Rp390, saya akan dapat Rp590. Rp590 ini ialah cost, ialah untung kasar. Untung kasar. Maknanya ada cost lagi yang belum saya bayar. Kemudian saya akan masukkan semua cost yang lain, apa lagi cost yang saya ada, semua di sini ya. Jadi cost gaji pengurus, sewaan, promosi, dan transport, penghantaran. Jadi semua cost di sini akan ditambah dan simpan di sini juga. Jadi Rp330 di sini ialah jumlah di mana semua cost di sini. 100 tambah 100 tambah 80 tambah 50, kita akan dapat Rp330. Jadi akhirnya kita akan dapat net profit, sebab ini positif kan. Kalau angka ini positif ialah net profit, yaitu untung bersih kita sebanyak
RM260. Untung bersih RM260. Maknanya untuk syarikat ini mendapat untung sebanyak RM260 hanya berniaga selama katakan 3 bulan. Oke, ini contoh lah. Oke, selepas saya menyediakan ini boleh buanglah sebab saya sediakan, saya copy data dari depan untuk di sini supaya untuk memudahkan saya melihat apakah cost yang perlu saya ada. Jadi delete, oke, dan this is my financial income statement. Inilah penyata keuangan, penyata keuntungan, penyata pendapatan syarikat ini. Oke, untuk masa ini. Tarik ini sangat penting. Biasanya tarik ini menentukan bila account ini disediakan. Jadi keuntungan ini bukan untuk 1 hari, tetapi untuk jangka masa tertentu sampai hari ini saja. Okay? Kemudian saya juga boleh menyediakan satu penyata aliran tunai. Okay, that is what I call it income cash flow statement, penyata aliran tunai dengan maklumat yang sama. Okay, so apa yang saya perlu ialah first sama juga ada format tu, kemudian nama syarikat, cash flow statement dated 31st December 2020. Sama juga, saya tidak simpan perkataan pro forma. Okay, no, I didn't put the word perkataan pro forma tidak disimpan kerana ini bukan anggaran, ini bukan budget, ini ialah jumlah yang betul selepas saya menjalankan perniagaan. Jadi saya akan buang perkataan pro forma dan terus tulis cash flow statement. Dan mula dengan cash balance. Kalau syarikat ini syarikat yang baru, okay, katakan syarikat yang baru memang tak pernah saya buat perniagaan kan, jadi memang saya simpan kosong di sini, kosong. And then yang pertama ialah saya masukkan cash flow operation, yaitu wang yang diterima melalui operasi. Okay, melalui operasi yaitu jualan. Okay, jualan. Jadi saya akan simpan di sini. Jualan syarikat ini ialah RM950. Katakanlah kamu ada penerimaan yang lain. Katakan penerimaan Anda ialah contohnya kamu ada charge penghantaran, di mana kamu hantar barang kepada pembeli, pemberi akan membayar juga katakan RM2 untuk penghantaran produk itu. Jadi penerimaan untuk penghantaran juga masuk di sini. Oke, sebarang jenis penerimaan dari bentuk cash itu disimpan, direkod di bawah sini ya. Kemudian saya akan masukkan cash pay, cash yang dibayar di bawah operasi atau penerimaan memang ada pembayaran. Jadi apa pembayaran? Semua cost yang saya ada, saya masuk di sini saja. Jadi bahan mentah, saya masukkan. Kemudian upah pekerja, 80. Pengurus, gaji pengurus, 100. Sewaan, 100. Promosi, 80. Dan transport. Ini cost penghantaran saya bayar. Oke, penghantaran. Jadi jumlah cost ini saya akan tulis di sini. Tapi sudah saya simpan sudah formula. Jadi selepas kamu isi semua ini formula ini akan tunjukkan beginilah, negatif. Sebab penerimaan mesti ditolak dengan pembayaran. Jadi so we have negative RM690. Ini ialah jumlah semua figure di sini ya. Jumlah ini kita dapat 690 dan kita tolakkan. Oke, selepas itu katakanlah pada masa ini ialah sebab ini kali pertama kita buat perniagaan, memang kita perlu masukkan modal syarikat. Jadi modal syarikat ialah RM1.000 yang dimasukkan. Oke, jadi jumlahkan semua di sini ya. Ini memang negatif ya, sebab cost.
Jadi saya jumlahkan cash bulan lalu, tapi syarikat baru memang tak pernah ada cash dari bulan lalu, jadi memang kosong. Tambahkan dengan jualan dan sebagainya, tolak semua kos perbelanjaan, semua di sini, ditambahkan dengan modal, jadi kita akan dapat Rp1.260 cash tunai, wang tunai dalam syarikat pada akhir bulan tertentu atau akhir tahun tertentu. Jadi jika kamu lihat ini, capital ataupun modal yang kita masukkan, hanya untuk satu kali saja. Jadi kalau saya ingin menyediakan account untuk bulan tahun ini, tahun ini untuk bulan-bulan seterusnya, cash balance ini akan direkod di atas. Kalau saya ingin menyediakan account untuk syarikat ini untuk bulan-bulan yang akan datang, ini akan simpan di atas sudah. Dan capital ini tidak akan direkod untuk kali kedua. Hanya direkod untuk satu kali saja dalam cash balance ini. Jadi saya akan dapat Rp1.260. Jadi maknanya Anda sudah menyediakan dua statement, yaitu penyata pendapatan dan penyata aliran tunai. Selepas saya menyediakan ini, saya boleh buang data ini. Tidak perlu simpan di sebelah. Tak payah simpan di sebelah. Kita boleh terus buang dan siap sudah. Our cash flow statement. Mungkin ada yang tanya, perlukah saya kasih total up semua raw material? Bagi saya, untuk menyediakan satu statement yang mudah, Anda rekod semua raw material dalam satu rekod dulu. Contohnya kamu rekod di depan sini, di depan kamu boleh rekod semua bahan mentah, katakan tepung, gula dan sebagainya. You boleh rekod semua ini, kemudian you dapatkan jumlah bahan mentah, boleh. Tetapi jangan masuk di sini, karena Anda mungkin akan confused kalau Anda bukan seorang yang sangat pandai dalam accounting, you are not from the accounting background. Jadi lebih baik kamu simpan jumlah sahaja. You record terdahulu berapa cost, katakan di depan, barulah you dapatkan jumlah, simpan di sini saja. Lebih memudahkan Anda. Jadi dalam laporan akhir Anda perlu ada aliran tunai, cash flow statement, dan juga penyata pendapatan, income statement. Ada juga student tanya saya, Madam, kalau saya mau buat ini balance sheet, bolehkah? Boleh juga. Anda kalau mau buat balance sheet, boleh juga. Saya tunjukkan ini ya. So, untuk balance sheet biasanya sudah saya tunjukkan, dia memang saya tunjukkan T account saja. T account maksudnya satu garis melintang, satu garis mendatar di tengah. Di mana sebelah kiri ialah asset, sebelah kanan ialah liability dan equity. Katakanlah untuk syarikat ini syarikat yang baru kan, syarikat tidak beli aset. Jadi aset tetap kosong. Kemudian syarikat ini memang ada aset semasa, yaitu tunai syarikat. Di mana saya dapat tunai syarikat ini? Ingat, angka ini macam familiar kan? 1.260. Dari mana saya dapat ini? Rujuk balik kepada cash flow statement saya. Cash flow statement saya pada hujung ni, jumlah ini ialah Rp1.260. Nampak ni? Saya bawa figure ini, angka ini, dari cash flow statement saya bawa ke sini. Jadi, sini akan jumlahkan semua ini, saya akan dapat Rp1.260. Nampak tu? So, saya ada explain di sini, refers to cash balance in cash flow statement for the amount of cash to record in current asset. Inilah, penerangan saja supaya Anda ingatlah. Kemudian dari sebelah kanan, kita ada liability. Katakanlah syarikat ini tidak meminjam wang, dia ada hutang apa-apa, jadi kosong. Semua liability pun kosong, hutang syarikat memang kosong. Kemudian dari segi equity, kita ada modal syarikat. Modal syarikat rujuk balik kepada data yang paling awal,
yaitu modal syarikat yang kita simpan. Okay, capital that we invest ialah RM1,000. Ini sahaja data yang kita perlukan. Jadi modal syarikat ialah RM1,000. Kemudian apakah untung bersih atau kerugian? Kalau ada rugi, kamu simpan di sini juga cuma simpan negatif. Kalau untung ialah positif lah, untung. So dari mana saya dapat income statement? Balik ke sini income statement. I have this figure RM260, RM260. Bawa angka ini ke sini, net profit ialah RM260. So you can read here, refers to net profit or loss in income statement for the amount of net profit to record in owner equity. Jadi kita record di sini. Jadi kita jumlahkan semua hutang atau liability syarikat dan juga modal dan juga keuntungan ataupun kerugian syarikat, kita akan dapat jumlah yaitu RM1,260. Oke, jumlah ini ialah RM1,260. Jadi kalau kita rujuk balik di sini, sebelah kiri juga RM1,260. Oke, kedua-dua jumlah ini mesti sama. Itulah sebabnya account ini dipanggil balance sheet. Oke, balance sheet maksudnya dia mesti balance. Maksudnya di sebelah kiri mesti sama dengan jumlah di sebelah kanan. Oke, jumlah semua aset mestilah sama dengan jumlah liability, equity, dan sebagainya di sebelah kanan. Jadi, so the balance sheet must be balanced. The total in the left column must be equal to the total in the right column. Oke, itu sahaja yang tiga balance sheet ini. Seperti saya bagi tahu tadi ya, bukan compulsory untuk semua untuk melihat ataupun bukan compulsory, bukan wajib untuk menyediakan balance sheet. Ini suka hatilah, tapi Anda boleh menyediakan mengikut format inilah, sudah ada sampel di sini. Anda boleh rujuk jika mau untuk menyediakan laporan akhir Anda nanti ya. Oke, ada soalan? Oke, kalau tiada soalan, Anda boleh rujuk kepada break-even point calculation. Di sini saya bagi satu sampel, satu sampel untuk break-even calculation. Oke, katakan ada fixed cost, ini data saya lah. Oke, data yang saya ada. Simpan warna lah, sampai senang. Kemudian saya ingin calculate atau saya ingin kira apakah break-even point untuk syarikat ini dalam unit lah. Supaya tulis perkataan unit kan, dalam unit. Oke, jadi saya perlukan fixed cost dibahagi dengan harga tolak cost berubah seunit. Jadi formula saya type begini ya, 7.000 bagi dengan 12 tolak 8. Jadi saya dapat 1.750 unit. Inilah unit yang perlu saya jual ataupun kuantiti jualan yang perlu saya capai untuk mengelakkan kerugian. Sebarang kuantiti di bawah unit ini akan mengalami kerugian. Sebarang kuantiti di melebihi unit ini akan mendapat keuntungan. Itulah sebabnya kita kira ini ya. Kemudian dari segi harga, dari segi RM, jualan, kita ambil unit ini 1.750 taraf dengan harga. Jadi boleh lihat di formula di sini ya. 1.750 unit taraf dengan harga, kita akan dapat ini. Oke. So ini ialah break-even point. Untuk memudahkan Anda kalau ingin buat pengiraan lah untuk berapa kuantiti produk yang Anda ingin jual. Oke. Ya, memang Excel ini akan saya upload nanti ke Google Classroom.
Okay, so Dayan Syariza. Okay, jangan risau, saya akan upload ini Excel. Anda boleh guna format ini untuk buat your dua statement. Memang saya faham kebanyakan Anda bukan dari business background, mungkin tak pernah buat account pun. Jadi Anda boleh lujuk Excel ini untuk buat account Anda. Cuma tukar figure saja. Okay, katakan ini kamu tukarlah jualan Anda kepada jualan yang Anda dapat dan tolak semua. Kalau tiada promosi kamu ataupun tiada transfer, kamu terus buang saja. Okay, tiada promosi, tiada transfer, boleh saja terus buang. Okay, saya tunjukkan ini untuk memudahkan pemahaman Anda. Kalau tiada, kasih buang saja. Okay, jangan risau. So, I will upload this. So, no problem if you want to refer to this. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tiada, Madam. Oke. Memang tiada soalan kah? Oke. Jadi, just a final reminder, tolong sediakan poster untuk produk kumpulan Anda. Oke, sudah saya tunjukkan sana tadi awal semasa pemulaan kuliah ini. Please prepare your poster. Ada sampel sudah di sana. Prepare a video teaser. Paling lambat pun hari Rabu minggu depan, by 7 of May. Tolong hantar kedua-dua ini. Dan kalau ada soalan kamu boleh tanya nantilah. Oke, kemudian link sudah saya bagi dalam WhatsApp group. Kamu boleh refer kepada link itu untuk upload your Facebook, bukan upload, untuk upload your poster and bagi saya link video teaser kan Anda. Oke, saya rasa ada soalan dari Syafi'i. Oke, video teaser berapa minit paling maksimum dokter? Oke. Video teaser biasanya kita buat 1 hingga 2 menit. Maksud teaser ialah satu video untuk menarik perhatian. Jadi Anda boleh guna apa-apa cara pun untuk menarik perhatian, untuk supaya orang berminat untuk lihat produk Anda dan sebagainya. Ada soalan lagi? Saya tunggu sekejap sebelum kita berhenti. Saya lihat. Madam, untuk tanya statement itu untuk 1 bulan saja atau sepanjang tempo kita berniaga? Oke, biasanya saya minta statement, kalau statement pernyataan aliran tunai dan statementnya itu pendapatan, income statement, kedua-dua statement kenyataan itu perlu untuk sepanjang tempo Anda berniaga. Katakanlah you start your business sometime in April lah, katakanlah kita mula dengan April sampai lebih kurang Jun lah kan, kita sediakan untuk 3 bulan begitulah. So April, May, and June 3 bulan. Oke, jadi salah satu soalan seterusnya adalah dalam laporan untuk 2 Mei ini perlu juga statement ini? Tidak. Oke, untuk laporan 2 Mei ini ialah PMC report. Ingat tuh, PMC report Anda sudah buat presentation sebelum ini kan. Sudah saya bagi comments kan. Ingat tuh, ada comments dan sebagainya. Kalau tak ingat, tolong rujuk balik your video recording. So based on the comment, kepada kumpulan dan kepada semua, the final conclusion yang saya bagi itu, based on semua comments itu, tolong menyediakan laporan PMC Anda. Laporan PMC ini sebenarnya ialah satu penerangan lah bagaimana Anda memulakan perniagaan dan sebagainya. Oke, ya saya lupa bagi tahu. Untuk video teaser tu, Anda boleh rujuk website yang saya share dalam grup tu. Dia ada beberapa video teaser yang Anda boleh rujuk. Dan berdasarkan kreativiti Anda lah, Anda boleh guna apa-apa bahasa pun. Yang penting itu video tu menarik dan menerangkan apa produk yang Anda ingin menyediakan atau ingin jual untuk dalam syarikat Anda ini.
Ada soalan lagi? Oke, saya rasa tiada sudah kan? Mungkin tiada sudah. Oke, kalau ada, Anda boleh tanya nanti lah. Oke. Sebelum saya berhenti hari ini, saya minta on camera masing-masing supaya saya ambil satu grup foto. Oke, untuk record saja. Ada lagi? Itu sudah bilang pula. Ya, ada satu. Siapa lagi? Itu sudah. Kesiannya yang lain tidak memang tak tepat on camera kah? Oke. Ada lagi kah? Nazrin, buka kamera Nazrin. Atau sudah Pak? Atau tuh? Oke, apalah yang tidak boleh on tuh. Sekurang-kurangnya saya boleh nampak beberapa orang muka. Oke, Anda semua sudah. Oke, terima kasih karena attending this class. Kita akan berhenti di sini ya. Dan ya, jangan lupa assignment Anda tuh, poster Anda mesti antara. Thank you very much. All of you are welcome. Oke. Thank you, madam. Okay, thank you. Madam, thank you. Thank you, madam. Okay, stop recording now. Madam.